Naratif ekonomi madani, hala tuju ekonomi negara lebih jelas. Minggu Teknologi London, peluang tarik pelaburan digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Naratif ekonomi madani bagi hala tuju ekonomi negara yang lebih jelas akan dilancarkan menjelang Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata naratif itu bakal menjadi satu kerangka besar kepada nadi ekonomi negara sekaligus memudahkan pelan tindakan pelaksanaan dasar di peringkat kementerian dan jabatan berkaitan. Kita ada prinsip ekonomi yang kita carakin cara ringkas dalam buku Madani. Tetapi Kementerian Ekonomi dan kementerian yang terlibat dan juga sektor swasta bila ada proses libat urus ini tentu akan menentukan beberapa dasar yang kita sebut tadi, soal pengguna tenaga, soal keutamaan pelaburan dan soal ekonomi hijau dan yang lain-lain lah. Jadi kita akan tumpukan bidang-bidang yang dirasakan perlu difaham. Naratif ini akan berkerangka besar, umum dan disusuli dengan beberapa tiang nadi ekonomi yang dijelaskan secara berperingkat. Perdana Menteri menyatakan pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 di Putrajaya. Turut dibincangkan reformasi ekonomi yang bakal diputuskan dalam mesyuarat akan datang bagi memastikan kewujudan ekonomi negara yang bernilai tinggi dan mapan serta menambah baik liputan keselamatan sosial melalui pendekatan pengupayaan rakyat dan reformasi pasaran kerja. Pendirian untuk mengurangkan subsidi haji dan elektrik bagi golongan kaya dan berpendapatan tinggi tetap diteruskan. Perdana Menteri menyatakan sekurang-kurangnya 40% daripada subsidi yang disalur kerajaan kepada orang miskin turut dinikmati oleh golongan kaya. Subsidi kos mengerjakan haji dan tarif elektrik yang dimanfaatkan golongan itu dianggap tidak lagi munasabah untuk diteruskan. Maknanya prinsip inilah akan dipakai bila kita sebut penyusunan semula ataupun rasionalisasi subsidi. Jadi tidak boleh orang permainkan isu ini kerana seperti mana kita lakukan untuk tabung haji dan juga elektrik, prinsip yang sama akan digunakan pakai. Langkah itu akan menjadi sebahagian daripada kerangka naratif ekonomi madani yang akan dilancarkan kerajaan Ogos ini. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan tiada lagi subsidi penuh tarif elektrik kepada golongan T20 dan syarikat besar yang menggunakan tenaga elektrik pada tahap tinggi dengan pengecualian kepada rakyat berpendapatan rendah. Isu berbangkit berhubung perjanjian persempadanan maritim yang dimeterai dengan Indonesia akan dijelaskan di Parlimen esok. Datuk Seri Anwar berkata persoalan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin itu akan beliau jawab pada sesi pertanyaan Perdana Menteri. Saya akan jawab di Parlimen dan biar dia ada di situ untuk hujah. Esok saya ingat, esok PMQ. Saya harap dia hadir. Perjanjian persempadanan maritim dimeterai pada lawatan kerja 2 hari Presiden Indonesia Joko Widodo minggu lepas. Projek infrastruktur kecil seperti membaiki sekolah daif yang kini di bawah selian Jabatan Kerja Raya JKR akan dipindahkan ke jabatan lain atau pejabat daerah. Perdana Menteri berkata pertemuan akan diadakan dengan semua pegawai daerah minggu depan untuk memastikan tugas tersebut dapat dilaksanakan. Beliau juga mahu semua pelaksanaan projek kerajaan yang diumumkan sebelum ini diperhalusi, dipantau dari semasa ke semasa serta disegerakan. Kita umumkan yang baik-baik. Tetapi pelaksanaan itu ya ketimbang suku tahun pertama tahun lalu lebih baik. Tapi janganlah buat ukuran dalam keadaan COVID.
Ya. Oleh itu saya ingin menggesa minggu ini dalam semua jabatan mesyuarat, lihat apa yang diluluskan, apa yang mula dilaksanakan, apa yang belum dilaksanakan. Apakah kerana peruntukan tak sampai, apakah kerana ditugaskan kementerian lain. Saya telah bincang dengan Dr. Alex, Menteri Kejaraya umpamanya. Projek-projek umpamanya sekolah daif, klinik daif, baiki tanah, tak perlulah lagi membebankan JKR yang punya tanggungjawab terlalu besar. Pindahkan tugas itu ke jabatan atau ke pejabat daerah. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Pada majlis lain, Perdana Menteri berkata pembinaan kuartus baru untuk penjawat awam dan membaiki kerosakan kuartus sedia ada akan menjadi fokus kerajaan tahun hadapan. Jelas beliau pelaksanaannya akan dimulakan selepas isu tandas dan kemudahan asas di sekolah selesai. Saya fikir lebih baik daripada membahas itu hal-hal yang lain. Jadi sebab itu saya kata kita tegas, hasil pun bertambah dan hasil ini digunakan pertama untuk bela nasib miskin, baiki sekolah anak-anak kita dan klinik-klinik biasa, tempat perubatan supaya keluarga kita, supaya bapa kita dapat layanan setimpal yang baik dan perumahan penjawat awam. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis amanat khas kepada penjawat awam di Shah Alam, Selangor. Minggu Teknologi London yang menghimpunkan pemain industri digital dunia membuka tirai. Tidak terlepas penglibatan Malaysia menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan diketuai Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Wartawan Yunus Muhammad Noor ada perinciannya. Minggu Teknologi London yang berlangsung di Queen Elizabeth II Centre dirasmikan Perdana Menteri Britain Rishi Sunak. Lebih 30,000 pengunjung dan pemain industri digital disasar hadir. Ini termasuk syarikat pemula dan pelabur. Peluang dimanfaat negara selari inisiatif Malaysia Digital. Penglibatan Malaysia dalam Minggu Teknologi London pada kali ini meneruskan kesinambungan daripada penyertaan pada edisi penganjuran tahun lepas. Dan pada kali ini juga nilai pelaburan digital yang dijangka mencecah berbilion ringgit dapat diperoleh hasil penglibatan dalam sektor tumpuan inisiatif Malaysia Digital. Beberapa peluang baru dijangka diraih menerusi pemeteraian memorandum persefahaman antara MDEC dengan UK ASEAN Business Council dan International Data Center Authority yang bekerjasama dengan Commonwealth Enterprise and Investment Council. Turut jadi perhatian pengumuman pelaburan daripada 10 syarikat United Kingdom. Tapi yang bagus bagi Malaysia yang kita lihat sekarang ni banyak pelaburan yang masuk, dia bersifat sama ada pusat pemprosesan data center ataupun dalam bidang perkhidmatan services ya. Jadi ini saya lihat mungkin memberi kita satu peluang untuk menjadikan Malaysia sebagai satu hub bagi sama ada pusat pemprosesan data ataupun bagi perkhidmatan. Dalam festival digital ini, Fahmi turut mengadakan sesi meja bulat bersama tokoh dan eksekutif perniagaan. Beliau juga dijadual menyampaikan ucap tama selain menjadi ahli panel forum. Selaras kedudukan sebagai hub pelaburan teknologi digital strategik, Malaysia menyasarkan sektor pelaburan ekonomi digitalnya mencapai 130 bilion ringgit menjelang 2025. Yunus Muhammad Noor, London, RTM. Tabung Haji mencatat sejarah tersendiri apabila buat julung kalinya menyediakan mesin ATM di bangunan penginapan jemaah haji di Mekah. Mesin yang disediakan di bangunan Abraj Al Janadriyah di Zon A itu dijangka mampu memberi kemudahan kepada kira-kira 8,000 jemaah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, inisiatif itu berjaya dijalankan dengan kerjasama pihak Bank Al-Inma dan pengurusan bangunan Abraj Al Janadriyah.
Pihak bank juga akan memastikan kualiti perkhidmatan mesin tersebut tidak menghadapi gangguan atau tergendala. Yang penting di sini, apabila sudah wang itu sudah pun berkurangan, pihak bank akan menambah jumlah tersebut di dalam mesin tersebutlah. Jadi kita harap bahawa perkhidmatan yang disediakan oleh bank Al-Ima itu juga dapat memberi perkhidmatan yang berterusan dan tidak ada sebarang apa orang kata sebagai perkhidmatan itu terhenti-terhentilah. Sebelum ini, jemaah haji perlu berjalan lebih 750 meter untuk melakukan transaksi atau pengeluaran wang daripada ATM. Sebab kita orang duduk hotel ni, kita orang terpaksa pergi ke bangunan Safwah. Sekarang Alhamdulillah. Tadi pun saya berpeluh dah pergi bangunan Safwah. Rasa Alhamdulillah lah, tak payah jalan jauh. Okey, lagi mudah lah untuk para jemaah keluarkan duit. Okay. Semua rakan-rakan pun bersyukur dengan adanya ATM yang dekat dengan jamaah kita, kan, dan kita dah dapat berbelanja. Inisiatif Cermin Mata Rahmah mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Cermin mata itu boleh didapati dengan harga RM50 dan RM100 selain boleh menaik taraf kanta kepada Blue Cut Lens dengan pelindungan sinaran ultra ungu pada harga RM100 sahaja. Inisiatif ni kita memang mudah untuk menolong orang yang tidak berkemampuan untuk membeli cermin mata. Sebab cermin mata ni actually memang penting lah untuk kegunaan seharian kan. Tak kira lah untuk membaca, tengok TV, memandu. Memang amat-amat penting sekali. So untuk benda penting macam ni memang kita harap boleh menolong lah orang ramai. So mereka boleh mendapat penglihatan yang lebih baik untuk kehidupan seharian mereka lah. Kalau kita buat pun dalam duit fokus pun dalam 400 lebih. Tapi kalau ada kerajaan bagi subsidi atau bantuan Cermin Mata Rahmah macam ni, sangat bantu bagi kami lah. Itu sajalah saya rasa. Sangat membantu rakyat. Sama ada boleh dikata sama ada orang tu mampu atau tidak, tapi sedikit sebanyak dia membantu menaikkan beban ahli keluarga dengan bantuan rahmah ni lah, dengan program payung ramah, bantuan ramah, Cermin Mata Rahmah, so sangat membantu. Saya rasa ini memang bagus lah. Dia boleh bantu orang dalam mereka punya ekonomi, boleh bantu mereka, boleh tanggung. Ini cermin mata lah, setiap orang pun boleh. Rancangan tempatan banjir di Kelang dan subsidi ayam serta telur diteruskan. Antara 10 pembaharuan yang dibawa Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu mencakupi pelbagai aspek. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan.
Bertemu kembali. Ketua Setiausaha KSU Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa membuat lawatan pertama ke RTM selepas dilantik sebagai KSU. Beliau telah mengadakan pertemuan dengan pihak pengurusan tertinggi selain mengadakan lawatan. Datuk Muhammad Fauzi tiba di Angkasa Puri pada pukul 9 pagi disambut pengurusan tertinggi RTM kemudian menandatangani buku lawatan rasmi. Beliau mengadakan sesi taklimat di Bilik Mesyuarat Perdana Wisma Berita bersama Ketua Pengarah RTM Suhaimi Sulaiman dan pihak pengurusan tertinggi. Sejurus selepas pertemuan tertutup tersebut, beliau mengambil kesempatan melawat ke Wisma Berita dan mencuba cara penyampaian berita. Kemudian meneruskan lawatan ke Wisma Radio dan Pusat Siaran Antarabangsa IBC untuk melihat sendiri cara pengoperasian penyiaran. Beliau telah dilantik menjadi KSU berkuat kuasa 3 Mei lalu. Malaysia kaya dengan keindahan alam semula jadi, budaya, sejarah dan pelbagai destinasi bersama keluarga yang boleh dikunjungi oleh pelancong domestik dan luar negara. Bagi merancakkan lagi sektor industri pelancongan, pelbagai aktiviti dan program dilakukan oleh Tourism Malaysia bagi membantu pemain industri dan mempelbagaikan lagi produk pelancongan negara. Menurut Ketua Pengarah Tourism, Datuk Dr. Ammar Abdul Ghaffar, selain meningkatkan promosi produk-produk pelancongan, minat khas, niche produk dan hidden gem, perkembangan pesat industri taman tema dan pusat hiburan keluarga akan menjadi hub penting kepada pelancongan Malaysia. Keperbagaian taman tema ni, kita ada indoor, kita ada outdoor, ya, dan taman tema keluarga, ekotourism dan mungkin taman tema nature yang digabungkan dengan perkara-perkara ini juga akan boleh menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Malaysia. Dan lebih banyak taman tema bermakna lebih banyak pilihan kepada pelancong. Jadi dengan itu Tourism Malaysia akan mempunyai lebih banyak tawaran pada pelancong untuk datang ke Malaysia. Jadi memang kita nak galakkan lebih banyak taman tema untuk diadakan di Malaysia. Beliau juga berkata Tourism Malaysia akan memanfaatkan industri taman tema dan pusat hiburan keluarga sebagai satu daripada promosi kepada pelancong untuk melawat Malaysia. Datuk Dr. Ammar menyatakan selepas Majlis Anugerah Golden Horse Awards MATFA di Genting Highlands yang turut hadir Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan. Anugerah Golden Horse Awards MATFA diwujudkan untuk menggalakkan kecemerlangan dan merangsang persaingan positif, mempamerkan pencapaian yang dicapai oleh ahli perniagaan yang cemerlang atas peranan dan sumbangan mereka kepada ekonomi Malaysia. 48 anugerah di bawah 15 kategori ditawarkan sebagai tanda pengiktirafan dan penanda aras prestasi teladan bagi industri taman tema dan pusat hiburan keluarga dalam kalangan usahawan tempatan serta serantau. Perdagangan borong dan runcit mencatatkan nilai jualan berjumlah RM136.0 bilion, meningkat 6.3% tahun ke tahun pada April 2023. Peningkatan disumbangkan subsektor perdagangan runcit yang meningkat 12.9% kepada RM60.5 bilion. Perdagangan borong juga berkembang dengan mencatatkan 3.2% kepada RM60.9 bilion. Bagaimanapun, kenderaan bermotor merosot negatif 5.1% kepada RM14.6 bilion. Ia dipengaruhi jualan kenderaan bermotor yang susut negatif 17.3% kepada RM6.8 bilion, diikuti jualan penyelenggaraan dan pembaikan motosikal yang menguncup negatif 29.8%. Sementara itu, indeks jualan runcit melalui internet merekodkan pertumbuhan 4.1% tahun ke tahun pada April 2023.